Lintas langsung dari Sarawak hari ini memfokus perkembangan terkini COVID-19 serta tinjauan pembukaan sekolah di daerah berstatus hijau di Sadap. Untuk butiran lanjut kita bersama Buma Wayne. Baik, terima kasih Syuhaida. Salam sejahtera dan salam hormat. 3 kes baru positif COVID-19 dilaporkan di Sarawak hari ini, iaitu 2 kes di daerah Kuching dan 1 kes di daerah Samarahan. Menurut Sekretariat Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Sarawak, ini menjadikan jumlah keseluruhan kes positif COVID-19 di negeri ini adalah sebanyak 583 kes. JPBN Sarawak dalam kenyataan media memaklumkan kes pertama iaitu kes ke-581 merupakan seorang lelaki bukan warga negara yang bekerja sebagai jurutera projek di sebuah syarikat tempatan di Kuching, manakala kes kedua iaitu kes ke-582 merupakan seorang petugas kesihatan yang bertugas di sebuah hospital swasta di Kuching. Bagi kes ketiga pula iaitu kes ke-583 merupakan seorang lelaki warga tempatan yang menetap di kota Samarahan dan bekerja sebagai jurutera di sebuah syarikat tempatan yang sama dengan kes ke-581. Ketiga-tiga kes adalah jangkitan tempatan kerana tiada sejarah perjalanan melawat atau balik ke luar negara. Jawatan kuasa itu turut memaklumkan daerah Samarahan telah bertukar kepada status kuning termasuk daerah Kuching, manakala 38 daerah lain masih berstatus hijau. Pelan mempercepat pembinaan atau catch-up plan akan dilaksanakan bagi pembinaan Kompleks Kebajikan Daerah Dalat yang kini siap pada tahap 77%. Menurut Menteri Kebajikan Kesejahteraan Komuniti, Wanita, Keluarga dan Pembangunan Kanak-Kanak, Datuk Seri Fatimah Abdullah, projek itu dijangka siap September nanti. Datuk Seri Fatimah berkata proses pembinaan kompleks itu yang menelan kos lebih 12.5 juta ringgit berjalan lancar meskipun proses pembinaannya dihentikan ekoran Perintah Kawalan Pergerakan. Jelasnya Kompleks Kebajikan Daerah Dalat itu akan menempatkan pejabat kebajikan dalat yang sebelum ini menumpang di tingkat 3 bangunan pejabat daerah dalat. Ujarnya kompleks itu juga akan dilengkapi dengan kemudahan lain seperti pusat aktiviti kanak-kanak, taska OKU dan pusat rehabilitasi dalam komuniti. Kemudahan kepada terutama sekali kumpulan yang the disadvantage and the needy. Jadi kemudahan untuk terapi, untuk interaksi, berbagai intergeneration interaksi dan mudah-mudahan siapa saja yang datang ke sini akan merasa tenang, damai dan sejahtera. Bagi warga emas pula, pusat aktiviti warga emas yang ketika ini menggunakan bangunan lama Klinik Kesihatan Dalat juga akan dipindahkan ke kompleks tersebut. Datuk Seri Fatimah yang juga merupakan adun dalat itu ditemui pemberita ketika melakukan lawatan ke tapak projek berkenaan bersama Wakil Jabatan Kerja Raya dan pihak kontraktor. Penganjuran sambutan Hari Sarawak 22 Julai ini di Miri akan bersiaran secara langsung secara maya. Menteri bertanggungjawab mengenai sambutan itu yang juga Menteri Pengangkutan, Datuk Lee Kim Shin memberitahu sambutan Hari Sarawak kali ini berbeza berbanding tahun sebelumnya ekoran pandemik COVID-19. Sambutan Hari Sarawak 2020. Datuk Lee Kim Shin menjelaskan sambutan Hari Sarawak yang diadakan di salah sebuah hotel terkemuka di Miri akan dihadiri oleh Yang di-Pertua Negeri Tun Pehen Sri Abdul Taib Mahmud dan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg dengan kehadiran jemputan tidak melebihi 250 orang. Jelasnya orang ramai berpeluang menyaksikan sambutan tersebut menerusi platform media sosial seperti Facebook, Sarawak Event Channel dan Unit Komunikasi Awam Sarawak, UKAS. Beliau memberitahu demikian kepada pemberita pada satu sidang media di Kuching. Utamanya bertemakan Sarawak Gemilang, sambutan kali ini dilihat sebagai platform untuk menyampaikan mesej kemajuan, pembangunan dan perpaduan negeri yang telah dikecapi selama 57 tahun yang lalu terus mengorak langkah kecemerlangan ke arah sebuah negeri berpendapatan tinggi menjelang 2030. Datuk Lee juga memberitahu pelbagai pengisian menggunakan platform digital telah disusun atur oleh Unit Protokol dan Pengurusan Acara Negeri UPAN selaku penganjur utama. Antaranya ialah simbolik perasmian, dokumentari khas dan video pendek.
Pembukaan semula sekolah untuk pelajar tingkatan 1 hingga 4 di SMK Simanggang Sri Aman hari ini berjalan lancar. Sekolah berkenaan juga menerima pendaftaran kemasukan 175 pelajar tingkatan 6 rendah. Menurut Pengetua SMK Simanggang Ramli B, bagi memastikan garis panduan dipatuhi, pihak sekolah membekalkan pelajar dengan sebuah buku log kecil bertujuan untuk mencatat suhu badan mereka setiap hari. Setakat ini, peratusan kehadiran pelajar semasa tempoh pasca COVID-19 adalah memuaskan. Setakat ini sepanjang 2 minggu yang lepas, kehadiran pelajar kita mencecah kepada 95% setiap hari dan secara puratanya pada 14 hari yang lepas purata kehadiran kita adalah mencecah lebih daripada 93.2%. Untuk hari ini macam mana juga? Untuk hari ini yang hari pertama ini juga kehadiran kita lebih kurang dalam 92%. Walaupun bilangan pelajar SMK Simanggang melebihi 1,000 orang, pihak sekolah masih mampu mengadakan satu sesi persekolahan iaitu pada sebelah pagi sahaja. 4 bilik kelas tambahan dibuka bagi memenuhi keperluan penjarakan antara pelajar. Walaupun persekolahan tertangguh selama beberapa bulan ekoran PKP, ianya tidak menjejaskan persediaan pelajar tingkatan 5 yang bakal menduduki peperiksaan SPM tahun hadapan. Jejas pun jejas sikit sajalah sebab kami pun boleh belajar dekat rumah. Kami boleh baca buku, merujuk kepada buku latihan apa-apalah. Cikgu-cikgu kan ada bagi online classes. So ambil bahagianlah dalam membuat latihan tu. Selain pelajar tingkatan 1 hingga 4, murid tahun 5 dan 6 sekolah rendah hari ini juga telah kembali hadir ke sekolah. Manakala di Miri, pembukaan semula sekolah juga berjalan lancar dengan pematuhan garis panduan yang tinggi. Suasana di Sekolah Kebangsaan South Miri pagi tadi tenang dan pelajar juga kelihatan teruja mengikuti sesi pembelajaran. Menurut Guru Besar Sekolah Nurleda Said, jumlah murid tahun 5 dan 6 yang hadir hari ini seramai 84 orang daripada jumlah keseluruhan 116 orang. Murid tahun 5 dibahagikan kepada 2 kelas manakala yang hadir seramai 37 orang. Bagi murid tahun 6 pula, kelas dibahagikan kepada 2 kelas dengan kehadiran seramai 47 orang hari ini. Sementara itu, tinjauan turut dijalankan di Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Miri. Sesi yang bermula bagi SMK Agama Miri hari ini hanya melibatkan pelajar tingkatan 4 seramai 96 orang pelajar terdiri daripada 80 orang pelajar asrama dan 12 pelajar harian. Sekian berita dari Sarawak, kita kembali bersama Syuhaidah di Angkasa Puri. Silakan Syuh.